Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Hari ini kita menerima pelbagai SMS, WhatsApp. Bukan hanya saya terima, saudara Wan Quresh juga banyak menerima daripada mereka yang ingin mengetahui tentang kedudukan ahli-ahli parlimen BN yang dengar cerita ada yang masih lagi mahu bersama dengan Muhyiddin Yassin. Dan tambahan ada lagi juga statement-statement yang mengelirukan, yang mengatakan bahawa mereka bimbang, takut sekiranya mereka menurunkan kerajaan Muhyiddin, maka kerajaan Anwar Ibrahim pula yang naik, sedangkan kita dah berulang kali kata bahawa tak mungkin Anwar boleh jadi Perdana Menteri kerana istana pun tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Jadi hari ini kita buka kepada soalan, kita nak dengar saudara-saudara yang nak bertanya ni, selain daripada bertanya dengan menggunakan WhatsApp, tuan-tuan boleh menghantarkan voice message kepada saudara Wan Quresh di talian 017-3445-120 017-3445-120. Tanyalah apa barang soalan yang menyebabkan tuan-tuan keliru ni, supaya kita boleh menjawab satu persatu dengan harapan supaya dari segi pemahaman tuan-tuan dalam keadaan hari ini akan menjadi lebih mantap insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Wan Quresh untuk mulakan dengan sesi soal jawab, dan dalam masa yang sama kawan-kawan bolehlah bertanyakan soalan kepada saudara Wan Quresh. Waalaikumsalam semua yang telah memberikan salam. Okey. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kuat sikit. Ramai yang bertanya, Tok. Ya. Ramai yang bertanya mengapakah MP UMNO yang masih lagi ahli parti, Tok. Ya. Tapi tidak patuh kepada parti, Tok. Tak patuh kepada kehendak parti. Sedangkan mereka ni masih lagi ahli parti tapi tidak patuh kepada kehendak parti. Jadi apa komen Datuk? Saya mendengar tadi ada pihak yang telah mengeluarkan video ucapan yang dikatakan suara Datuk Seri Zahid Hamidi ketika mesyuarat MT UMNO berlaku. Ini pun saya nak sebut Saya masih ingat lagi bila mana saya mengeluarkan kenyataan Datuk Zahid dalam satu mesyuarat, bukan mesyuarat MT, tapi dalam mesyuarat jawatan kuasa penganjuran ceramah Muafakat Nasional yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman. Video atau perekaman suara yang saya keluarkan itu menyebabkan saya dipecat. Kerana dalam rakaman itu Datuk Zahid ada mengatakan tentang kenapa kita mengambil keputusan untuk bersama PAS pada ketika itu dan bekerjasama dengan Tuan Dr. Mahathir. Tapi apa yang dikeluarkan semalam jelas merupakan apa yang berlaku dalam mesyuarat MT secara maya. Jadi kalau saya dipecat, saya rasa orang yang dah angkat sumpah, kita tak angkat sumpah untuk menghadiri mesyuarat jawatan kuasa penganjuran ceramah Muafakat Nasional, tapi isi kandung mesyuarat MT tu kalau disebarkan, sewajarnya lah mereka ini diambil tindakan disiplin. Ini pertama, satu poin yang saya nak sampaikan. Persoalan dia, kenapa sampai sekarang tidak ada sebarang pihak yang mempertikaikan ahli-ahli MT yang telah mengeluarkan rakaman tersebut. Pertama. Kedua, daripada apa yang digambarkan oleh Datuk Zahid, beliau menegaskan beliau telah berjumpa seorang-seorang, dan daripada perjumpaan yang beliau jumpa tu hampir semua beliau jumpa kecuali Zahidi Zainal Abidin. Kita pun tahu Zahidi ni dia rapat dengan Tun Daim, dan sudah pastilah beliau tidak akan menyokong
usaha untuk menarik diri daripada kerajaan Muhyiddin Yassin, kerana walaupun hakikatnya bahawa hari ini Muhyiddin tidak bersama dalam satu parti dengan Mahathir, tetapi hakikatnya Mahathir tetap mentor kepada Muhyiddin Yassin. Jadi kita tak terkejut kalau Zahidi Zainal Abidin Dato' Zahid tak payah jumpa pun, sebab dia punya kenyataan media jelas membuktikan bahawa dia tidak menyokong kita menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional. Dia mahu lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin dan juga mungkin bersama dengan Mahathir. Itu pertimbangan yang diambil oleh Dato' Zahid. Dan yang kedua, Dato' Zahid juga mengatakan bahawa macam contoh Dira Abu Zahar, Dira Abu Zahar yang mahu berkecuali, tak menyokong UMNO, tak juga menyokong untuk kekal bersama dengan PN. Begitu juga dengan Dato' Tajuddin. Jadi Dato' Zahid mengambil keputusan untuk menganggap mereka ini tidak menyokong, tidak menyokong. Cuma Dato' Zahid ada mengatakan beberapa orang yang berjumpa dengan beliau menyatakan pendirian dan pandangan masing-masing. Pendirian dan pandangan masing-masing. Disebabkan pendirian dan pandangan masing-masing inilah yang menyebabkan pada firasat saya, yang menyebabkan Dato' Zahid terpaksa membuat satu keputusan yang bagi saya sangat pelik. Pelik kenapa? Ialah pertama sekali nak memastikan semaksimum mungkin orang MT UMNO menyokong usul untuk keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional ataupun keluar daripada menyokong Muhyiddin Yassin, maka Dato' Zahid terpaksa berkompromi dan bersetuju. Ini apa yang saya dapat tangkap daripada apa yang beliau perkatakan. Maknanya parti mengambil keputusan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi MT UMNO yang meletakkan syarat. Ini bacaan saya senang je, kan? Mungkin mereka ini meletakkan syarat kepada Dato' Zahid kalau nak supaya cadangan Dato' Zahid ini disokong, iaitu disokong oleh semua MT UMNO, maka perlu bersetuju orang macam menteri, timbalan menteri, pengurusi GLC, tidak perlu meletakkan jawatan. Ini apa yang kita tengok, apa yang Anwar Musa cakap. Kita assume lah apa yang Anwar Musa cakap ni betul. Dan ikut tadi kenyataan yang suara yang mirip Dato' Zahid pun, dia mengatakan bahawa ketika mengundi, ahli parlimen mempunyai hak untuk membuat keputusan sendiri. So ini yang menyebabkan akar umbi di peringkat bawah ini menjadi pening. Sebab kalau nak ikutkan dari segi disiplin parti pun, sepatutnya bila mana parti dah membuat keputusan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka siapa juga yang bertanding mewakili parti atas tiket Barisan Nasional kena ikut keputusan parti. Betul tak? Betul. Tapi mungkin kerana syarat-syarat yang diletakkan untuk membolehkan mereka ini bersetuju dengan pendirian MT UMNO, maka diletakkan syarat supaya mereka yang berjawatan ini dibenarkan untuk stay on. Mungkin setidak-tidaknya sampai pilihan raya umum yang ke-15. Benda ni bagi saya satu malapetaka lah, minta maaf cakap. Tapi kita boleh faham keadaan Dato' Zahid. Saya boleh faham sebab saya tahu perangai MT UMNO ni. Bukan semualah, tapi sebahagian kecil yang bagi saya memang boleh saya sifatkan sebagai pengkhianat. Boleh saya sifatkan sebagai pengkhianat. Hari ini mereka tidak bersedia untuk melepaskan jawatan mereka, yang bagi saya mereka ni pun tak dapat gaji MT, tak dapat gaji pengurusi JLC,
tak dapat gaji timbalan menteri, tak dapat gaji menteri, mereka boleh hidup. Kan? Kenapa tak boleh buat pengorbanan kecil ini dengan mengambil pendirian untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional sekarang, supaya bila parti dah tarik keputusan, secara automatik Muhyiddin gugur. Kan? Kita sedihlah. Kalau kita sedih, apalah lagi kawan-kawan dekat Akombi ni. Kan? Sebab ianya memberikan gambaran yang sangat buruk. Gambaran pertama menunjukkan bahawa dikala rakyat hari ini terkorban oleh polisi-polisi bodoh Muhyiddin Yassin, masih lagi kita tak boleh nak berkorban untuk rakyat. Ini amat-amat menyedihkan. Bukan semua, tapi sebahagian kecil. Keduanya, apabila kita hari ini berada di dalam kerajaan Muhyiddin Yassin, dan Datuk Seri Ismail Sabri pula diberikan amanah pula sebagai Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, dan mengikut Ashraf Wajidi, 10 permintaan pemuda sudah dipertimbangkan mahu dilaksanakan oleh timbalan Perdana Menteri yang datangnya daripada UMNO. Yang kita tahu bahawa hari ini kerajaan ini dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Kan? Dan bila kerajaan ini dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, segala keputusan akhirnya terletak di tangan Muhyiddin. Kalau sebelum ini apa yang diminta oleh parti, contohnya moratorium secara automatik, air sina kepada semua pencarut diberikan juga secara automatik, gagal dipenuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan Datuk Seri Ismail Sabri hanya seorang timbalan, dia boleh memenuhi 10 perkara yang dibawa oleh pemuda, yang akhirnya akan menyebabkan rakyat akan lebih kecewa kepada parti, kepada UMNO, disebabkan Datuk Seri Ismail Sabri tidak boleh nak memenuhi apa yang dipinta dan dibawa oleh pemuda. Ini benda yang saya rasa sangat bahaya. Sangat bahaya. Kerana sepatutnya kalau kita daripada sekarang, kita dah distance ourselves daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Segala polisi bodoh yang dibuat oleh Muhyiddin, kita tidak lagi bertanggungjawab. Kita boleh jadi kumpulan pendesak untuk memastikan apa yang rakyat mahukan, macam yang dibawa oleh saudara Ashraf tu, dapat ditunaikan oleh Muhyiddin. Kita sepatutnya boleh mendesak. Tetapi hari ini dalam keadaan Muhyiddin tidak sihat, sudah pasti yang lebih ke hadapan ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Dan beliau akan jadi punching bag. Yang akhirnya imej yang akan teruk tercela ialah Ismail Sabri berbanding dengan Muhyiddin itu sendiri. Ini dah berlaku ketika Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat MKN. Setiap keputusan tidak popular, beliau tidak membuat keputusan itu. Diserahkan kepada Menteri Kluster Keselamatan. Dan akhirnya orang menghina, mengkritik pemimpin yang datangnya daripada UMNO. Jadi amat sedih. Kerana kalau misalnya kita semua bersatu, kita punya kawan-kawan ahli parlimen BN ini bersatu, mengambil keputusan untuk menyokong keputusan yang diambil oleh PAU 2020 dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sama-sama keluar, maka Muhyiddin akan jatuh. Dan tidak mustahil bila Muhyiddin jatuh, orang yang mungkin dinamakan sebagai Perdana Menteri Interim, mungkin juga boleh jadi Ismail Sabri. Jadi benda ni yang menyebabkan orang kat bawah ni kadang-kadang tak boleh faham. Kenapa kita punya ahli-ahli parlimen masih lagi nak menyambung nyawa
seorang Perdana Menteri yang zalim ni. Dalam keadaan parti sudah pun meletakkan batu nisan di atas kuburan politik Muhyiddin. Tiba-tiba sebelum dia disumbatkan ke dalam kubur, kita pula ada di kalangan kita yang memberikan oksigen kepada dia untuk terus bernyawa. Ini amat-amat menyedihkan. Amat-amat menyedihkan. Okey, Tok. Ya. Ada juga teori Tok, yang mengatakan bahawa UMNO boleh menguasai bersatu apabila ramai MP berada dalam PN, Tok. Datuk rasa macam mana? Teori itu boleh diguna pakai ke tidak? Benda ni lah menyebabkan Datuk Seri Ismail Sabri membuat laporan polis ke atas saya, kan. Ini hari pun saya dah terima saman daripada beliau, kan. Saya dah terima saman daripada beliau. Saya nak beritahu, yang saya peliknya, kenapa tak saman YouTube yang mengeluarkan berita tersebut. Saya hanya mengulas. Saya hanya mengulas apa yang dilaporkan oleh YouTube tersebut berhubung dengan kejadian di Jalan Belami. Orang kata safe house Kementerian Pertahanan. Ada yang setengah mengatakan ianya pejabat MI10, macam research center yang ada unsur-unsur intelijen lah. Dulu Datuk Hasanah yang jaga. So tak kira lah, persoalan dia kita hari ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat memeritkan rakyat. UMNO mempunyai peluang untuk memastikan bahawa pandemik ini dapat dihentikan. Untuk memastikan bahawa kesengsaraan rakyat akibat daripada PKP bodoh ni dapat dihentikan. Tapi malangnya kita tidak mengambil peluang ini untuk menyelamatkan rakyat. Sebaliknya kita memilih untuk menerima jawatan yang akhirnya checkmate kita, menyebabkan kita tidak boleh keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Cuba kalau semua orang solid seperti mana yang dah diputuskan dalam mesyuarat MT di Janda Baik. Kita tahu bahawa mereka sudah merancang untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri di kalangan UMNO ni dah lama, dengan tujuan supaya kita berhenti daripada tindakan memutuskan hubungan dengan PPBM menjelang pilihan raya yang ke-15. Mereka bimbang takut bila kerajaan ini tumbang, maka ada setengah-setengah daripada mereka akan ke penjara. Betul tak? Cuma persoalan dia, dalam keadaan hari ini, rakyat dah terlalu berat dah beban yang ditanggung. Jumlah mereka yang kelaparan meletup-letup. Setiap pusat bantuan makanan tak cukup makanan. Dari segi jumlah orang yang bunuh diri makin lama makin ramai. Jumlah orang yang hilang pekerjaan makin lama makin ramai. Malah Malaysia hari ini amat menyedihkan. Kita ni di rantau Pasifik ni, kita berada dalam kedudukan tercorot. Di rantau Asia Pasifik ni, kita berada dalam kedudukan tercorot dari segi bursa sahamnya, dari segi kedudukan ekonominya. Dan ini amat menyedihkan. Kalau kita tak bertindak segera, malah kita pula mengambil beban dan tanggungjawab untuk dipertanggungjawabkan ke atas ekonomi yang jahanam, di atas jumlah kematian yang masih meningkat, di atas jumlah angka COVID yang makin ramai semenjak pelantikan UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Daripada 5,000 lebih melonjak menjadi 7,000 lebih, sekarang dah 9,000 lebih. So apa jadi? Ke mana kita nak pergi? Dan bila hari ini
timbalan Perdana Menteri datangnya daripada UMNO. Bukan lagi Azmin Ali. Itu ucap taziah lah, Azmin Ali terpaksa keluar daripada pejabat dia dan juga terpaksa keluar daripada Sri Satria. Dia duduk Satria. Dulu dia duduk sana kan. Kita ucap takziah, tetapi sebenar hakikat dan realitinya kan lagi berat, lagi berat amanah yang terpaksa dipikul oleh UMNO. Dan kita tak boleh mengkritik sesuka hati lagi. Kerana hari ini walaupun kita tidak boleh mengambil keputusan akhir, masih lagi terletak di tangan Muhyiddin, tetapi disebabkan kedudukan kita hari ini menjadi timbalan Perdana Menteri, boleh tak kita kritik pemimpin-pemimpin UMNO ni? Ini menyebabkan kita berada dalam keadaan yang bak kata orang tu serba tak kena. Nak bagi cadangan, kita dah tahu kalau apa pun dibawa oleh Datuk Seri Ismail Sabri, sebahagian besarnya akan ditolak oleh Muhyiddin kerana dia masih lagi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi last sekali kita terpaksa mengkritik pemimpin kita sendiri. Macam mana? Pening. Pening. Dan ahli-ahli yang selama hari ini menyokong UMNO, kan? Mereka pun jadi pening. Baru sekejap, macam sebelum hari semalam. Ada yang kata kalau UMNO terus kekal bersama dengan PN, mereka akan keluar UMNO. Ada. Ada. Ramai yang berkata begitu. Bila dah keluar je, Datuk Zahid umumkan keluar saja, ramai yang gembira. Tetapi tiba-tiba bila ada MP-MP daripada BN ni mengatakan bahawa kerajaan Muhyiddin masih lagi berdiri teguh kerana kami tetap bersama dengan Muhyiddin, Allahu Akbar. Hancur hati akar umbi kat bawah. Hancur hati rakyat yang menyangkakan bahawa penderitaan mereka akan terhenti, ekonomi akan dibuka seperti biasa, angka COVID akan turun, tidak ada lagi pihak yang perlu memastikan angka COVID terus meningkat supaya darurat boleh disambung, supaya kedudukan mereka akan terus selamat, tak perlu ada sidang parlimen dan sebagainya. Hancur tau. Hancur hati rakyat. Ini realiti apa yang berlaku. Okey. Okey, Tok. Soalan daripada netizen tu. Ya. Dia kata, Datuk, satu simple question lah. Tidakkah terasa kita semua ahli UMNO macam dipermain-mainkan oleh parti? Apa yang berlaku sekarang besar kemungkinan ahli akan hilang kepercayaan kepada parti, dan adakah pemimpin UMNO sedar akibat akan bakal menanti? Saya terus terang, saya dah kecewa dan amat-amat kecewa dengan beberapa orang pemimpin yang tidak mahu ikut kehendak parti untuk berhenti daripada menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan saya akan pastikan satu gerakan akan dibuat bagi memastikan dalam pemilihan UMNO yang akan datang, semua pemimpin-pemimpin keparat ni, kita jangan bagi tempat dalam UMNO. Itu penting. Dan saya mengharapkan supaya Datuk Zahid selaku Presiden UMNO dalam pilihan raya akan datang, tolonglah jangan lagi diberikan peluang kepada mereka yang meletakkan kesetiaan kepada Muhyiddin Yassin ini diangkat menjadi ahli parlimen. Kalau kursi yang kita letak tu, kita letak calon baru yang lebih berwibawa, yang bersih, tak rasuah, tak ada kes polis, tak ada risau dengan SPRM. Kalau kita letak mereka ni, peluang untuk menang lebih tipis berbanding dengan mereka yang khianat ni. Lebih baiklah bagi kepada muka baru ni. Sebab inilah masanya untuk kita membuat apa yang dipanggil sebagai rejuvenasi parti ataupun peremajaan parti, kan? Ini je cara dia.
Bagi peluang muka-muka baru dalam pemuda tu ramai. Ramai orang-orang muda yang mampu untuk memimpin kita. Kita ambil orang muda ni, kita sulamkan dengan orang-orang lama yang berpengalaman, yang ada prinsip, yang tidak boleh dibeli dengan jawatan, sama ada jawatan menteri, timbalan menteri, ataupun jawatan pengurusi GLC. Kita pastikan orang yang betul-betul nak selamatkan rakyat Malaysia untuk memimpin UMNO di masa akan datang. Itu je caranya, tuan-tuan. Tak ada cara lain. Sekarang kita boleh kecewa dengan mereka ni, tapi apa kita boleh buat? Kita nak buang mereka sekarang tak boleh. Sebab apa? Sebab pemilihan parti sudah pun ditangguh selama 18 bulan. Itu pun kita tak tahu sama ada diluluskan oleh ROS ataupun tidak. Dia dah letak Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan. Hishamuddin dah jadi Menteri Kanan. Ada kemungkinan besar mereka akan tolak. Dan ada kemungkinan besar, tuan-tuan, pemilihan parti akan disegerakan bila ditolak. Ini mungkin akan berlaku. Kerana ROS di tangan mereka. Dan ROS terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dulu Hamzah Zainuddin Menteri Dalam Negeri. Sekarang ni saya dikabarkan bilik Hamzah Zainuddin pun dah dikosongkan. Kita tak tahu siapa yang akan duduk di Kementerian Dalam Negeri. Kalau orang UMNO, kalau katalah Hishamuddin, mungkin keadaan dia lain. Tapi kalau orang bersatulah yang menjadi Menteri Dalam Negeri, contohnya Peja umpamanya. Kalau UMNO lah, tuan-tuan, nak minta supaya pemilihan UMNO ditangguh 18 bulan, confirm tak lulus. Kerana matlamat akhir Muhyiddin ialah meletak orang-orang dia untuk menguasai parti. Bila orang-orang dia sudah menguasai UMNO, maka dalam pilihan raya yang akan datang, daripada 122 kursi yang UMNO tandingi, 26 mungkin akan berikan pada PAS. Baki lagi 96 tu, mungkin UMNO ambil 50, 46 bagi kepada Bersatu. Inilah yang dikehendaki oleh Mahathir. Itu sebab Mahathir hantar supaya Muhyiddin bekerja sama dengan kita. Dalam masa yang sama, dia cuba pula mengambil sebahagian daripada kerusi daripada Pakatan Harapan melalui Parti Pejuang dia. Muda pula, dia cuba untuk menarik beberapa kerusi untuk orang muda dengan menggunakan Syed Saddiq. Tetapi selepas pilihan raya 2015, mereka akan menyatu. Bila mereka menyatu, tuan-tuan, masa tu dah menangis air mata darah sekalipun dah tak berguna, tuan-tuan. Dah tak berguna. Sebab semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Okey. Okay, Datuk. Satu lagi soalan daripada saya ingat dia ni ahli akaumbi tu. Dia tanya soalan saya kepada Datuk Loman. Kami ahli rasa jelik hari ini kerana melihat Ketua Pemuda UMNO dan Presiden UMNO bertemu pengkhianat macam Ismail Sabri. Sewajarnya UMNO pecat MP yang belut dan bertegas. Dan sewajarnya juga paling tidak pun memulaukan mereka ni, Tok. Kenapa langkah UMNO semakin lama semakin sumbang, tu? Okey, berbalik pada yang saya cakap tadi. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan ada keputusan yang bercanggah di antara satu sama lain. Pertama, keputusan MT UMNO bersetuju tarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Tapi ada satu lagi keputusan, kalau betul, kita tak tahu betul ke tak betul, bahawa MP UMNO dibenarkan untuk mengundi menggunakan budi bicara dia sendiri. Ini benda yang bagi saya sangat bercanggah satu sama lain. Tetapi saya yakin keadaan ini berlaku disebabkan terlalu banyak pengkhianat di dalam parti kita ni yang menyebabkan akhirnya Datuk Seri Zahid ni terpaksa aku
untuk membuat dua keputusan ni, yang mana ianya bertentangan di antara satu sama lain. Jadi kalau kita nak petikaikan ni tuan-tuan, tak habis. Kan? Ianya tidak akan boleh selesai. Satu cara je yang nak selesai, saya merasakan Datuk Zahid kena mengambil tindakan yang tegas kepada mereka-mereka yang masih lagi memberikan sokongan kepada Muhyiddin selepas 1 bulan 8, iaitu tarikh yang telah dijanjikan kepada para perwakilan. Mungkin 26, 27, 28, 29, 30, Muhyiddin boleh terselamat bila mana MP UMNO mengambil keputusan untuk menyokong proklamasi darurat yang telah dibentangkan oleh Muhyiddin. Tetapi kita mengharapkan selepas saja 1 bulan 8, iaitu tarikh yang dijanjikan kepada para perwakilan, kita harap Datuk Seri Zahid boleh mengambil keputusan yang lebih tegas dengan memberikan tempoh masa kepada MP-MP UMNO yang kena faham tuan-tuan kenapa saya cakap ni selepas. Sebab ada di kalangan geng-geng pengkhianat ni mengatakan kalau kita ikut keputusan MT, maknanya kita tarik diri daripada kerajaan ke bawah duli tuanku. Ini kena faham. Itu sebabnya kita bagi kelonggaran yang saya boleh baca hanya pada 26, 27, 28, 29, 30 Julai. Tetapi selepas kerajaan tuanku ni tak ada lagi. Kena faham darurat ini sebenarnya kerajaan tuanku, kerajaan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Tapi selepas 1 bulan 8, tidak ada lagi darurat disambung. Kita mengharapkan begitulah. Maka selepas itu kita harap parti memberikan tarikh supaya MP UMNO, sama ada mereka ni menteri, timbalan menteri dan juga pengurusi GLC ataupun ahli lembaga pengarah GLC atau memegang sebarang jawatan dalam kerajaan Muhyiddin, kita harap mereka diberi tempoh untuk meletakkan jawatan dan menarik diri daripada menyokong kerajaan Muhyiddin. Dan kita mengharapkan barang siapa yang ingkar, contohnya kalau Datuk Seri Zahid memberikan 14 hari selepas 1 bulan 8, kita harap supaya mereka yang ingkar ini dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti dan kalau boleh pecatlah mereka daripada parti ini. Pecat. Kerana hanya dengan memecat mereka barulah kita boleh selamatkan parti kita ni. Kalau mereka masih lagi bersama dengan kita, bak kata orang tu duri dalam daging masih ada, setiap mesyuarat MT akan dilaporkan kepada Muhyiddin Yassin. Setiap keputusan yang kita buat, semuanya pihak musuh tahu. Setiap strategi yang kita rangka, semuanya pihak musuh tahu. Jadi apa nak jadi dengan parti kita ni? Ini kena faham. Itu sebab kita kena tegas. Kita mengharapkan selepas 1 bulan 8, kerajaan ini kerajaan Muhyiddin balik. Bukan lagi kerajaan tuanku. Maka tidak ada lagi alasan untuk MP-MP BN ini mengatakan kalau tarik diri daripada kerajaan Muhyiddin, maknanya kita tidak menghormati ke bawah duli tuanku. Tak ada lagi alasan. Rakyat dah tak boleh tahan dah. Kesusahan rakyat kat bawah ni, mereka dah tak boleh tunggu 26. Sama juga baginda tuanku Sultan ni pun ramai tak faham kenapa UMNO ni tak bising bila mana mereka nak meletakkan tarikh bersidang ni sampai hujung bulan Julai. Kalau tuanku dah titah serta-merta, maknanya kena buat segera. Tapi buat 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari. 5 hari nak bincang apa tuan-tuan? Habis kuat hanya boleh meluluskan. Tapi kita harap selepas 1 bulan Ogos,
kita minta supaya Presiden tak payah bagi 14 hari pun tak apalah, bagi 7 hari. Dalam tempoh 7 hari ini kita minta MPBN ini mesti keluar, tarik sokongan daripada kerajaan Muhyiddin. Kerana kita betul-betul mahu melihat Muhyiddin ini hilang sokongan majoriti dan kita boleh serahkan kembali kuasa kepada Kebawah Duli Tuanku untuk membuat keputusan. Sama ada Muhyiddin menghadap Tuanku untuk melaporkan dia dah hilang sokongan, ataupun Muhyiddin menghadap Tuanku, dia dipanggil oleh Tuanku dan Tuanku meminta dia untuk membuktikan yang dia masih lagi mempunyai sokongan majoriti 111 orang. Selepas tu tamatlah riwayat Muhyiddin. Kecuali kalau dia diselamatkan oleh Atok, diselamatkan oleh Syafiq Abdal, atau diselamatkan oleh DAP. Biarkan. Kalau dia diselamatkan oleh DAP, lagi cantik. Lagi cantik. Setidak-tidaknya orang dah tahu dah apa perancangan dia selepas pilihan raya ke-15 untuk kembali bertaut dengan DAP. Sebelum pilihan raya, kita dah tahu the true colours of PPBM. The true colours of Muhyiddin Yassin. Itu lebih cantik. Okey. Okey Datuk. Akak Umbi ada bertanya tu dalam mesyuarat MT yang baru ni, ada yang MT yang menyokong, ada MT yang mengambil langkah tidak menyokong, dan ada juga yang tidak mengundi tu tidak mahu komen apa-apa lah. Maksudnya jadi Datuk, diorang tanya, adakah ahli-ahli MT yang tidak menyokong tadi ataupun yang berdiam diri ni akan dipanggil semula sekiranya ada mesyuarat MT yang akan datang tu? Macam mana? Adakah sekiranya ada mesyuarat MT yang akan datang ni, adakah MT-MT yang tidak menyokong ataupun yang mengambil sikap berdiam diri akan dipanggil? Kita kena faham, kalau ikut apa yang kita amati daripada kenyataan media Datuk Sri Zahid, daripada perbualan yang dibocorkan, daripada kenyataan Anwar Musa, kita tidak ada satu keputusan yang firm bahawa semua orang wajib keluar daripada kerajaan PN. Kita kena terima hakikat ni. Sebab seperti mana yang saya selidiki, ada di antara geng-geng pro Muhyiddin ini mengatakan bahawa sehingga 31 Julai, jika kita keluar daripada kerajaan ni, kalau menteri letak jawatan, ini bermakna mereka meletak jawatan daripada kerajaan Kebawah Duli Tuanku. Dan ini akan menunjukkan seolah-olah pemimpin UMNO tidak menghormati institusi diraja. Sedangkan salah satu sebab kenapa UMNO mengambil keputusan untuk memberikan kata dua 14 hari kepada Muhyiddin, kerana kita mempertahankan institusi diraja. Kita tidak mahu institusi diraja diperkotak-katikkan oleh Muhyiddin Yassin. Kan? Atas sebab itulah kita memberikan kata dua, dan akhirnya Muhyiddin bersetuju. Sebelum tamat 14 hari, dia dah umumkan tarikh untuk buat sidang parlimen pada 26 hari bulan 7. Ini kena jelas. Maka tarikh tindakan yang lebih tegas perlu dizahirkan oleh Presiden Parti selepas 1 hari bulan 8. Maknanya Datuk Zahid kena ikutlah kehendak Akak Umbi. Selepas 1 hari bulan 8 ni, kalau dia terpaksa menggunakan kuasa veto dia untuk memenuhi permintaan PAU tahun 2020 yang meminta kita untuk menarik balik sokongan, kena buat. Maknanya siapa yang langgar selepas diarahkan menarik diri daripada tarikh tersebut, kena keluar, tak keluar akan diambil tindakan disiplin. Maka kita kena ambil tindakan disiplin. Kalau kita tak jaga disiplin parti, parti akan rosak. Betul. Orang akan nampak seolah-olah parti kita ni
cacah marbah. Kan? Kita tak nak benda ni berlaku. Okey. Terlalu kuat berpolitik sangat tu Orang nak tengok apa result, macam mana nak turunkan angka COVID. Yalah, betul. Kan? Orang nak tengok macam mana nak selesaikan masalah ekonomi. Macam mana rakyat boleh cari makan macam biasa. Yang dah hilang pekerjaan ni macam mana boleh dapat pekerjaan balik. Itu orang nak dengar. Betul. Kan? Apa bantuan yang kerajaan boleh bagi. Itu orang nak dengar. Betul. Orang tak nak tahu ada direct nego baru yang Muhyiddin luluskan. Orang tak nak dengar tu. Kan? Kalau itu yang kau utamakan ketika rakyat kelaparan, kan? Kita tak boleh lagi berkompromi dengan kerajaan yang zalim macam ni. Okey. Okey, ini daripada Bloomberg. Tadi Datuk dah sebut sikit. Bloomberg News tu. Dia kata Malaysia economy in trouble tu. Betul. Government is dysfunctional. Malaysia is close to fail state. Maknanya hampir gagal tu Ya. Jadi apa signifikannya tu? Timbalan Perdana Menteri yang ada sekarang ni boleh membantu Perdana Menteri untuk Kita dah cakap daripada awal tadi. menidakkan Kan? Bloomberg punya report ni nanti. Hari ni bila mengambil jawatan Perdana Menteri ni, we are being cornered. Kita ni sudah checkmate. Hari ni mengambil jawatan timbalan Perdana Menteri ni seolah-olah kita mengambil kebertanggungjawaban bersama. Kalau kita mengambil kebertanggungjawaban bersama dalam keadaan kita boleh buat keputusan bersama, tak apa. Ini masalah banyak cadangan-cadangan yang UMNO buat, banyak desakan yang UMNO buat, tak dipenuhi. Cadangan tak diterima. Kan? Jadi apa jaminan bila kita dah jadi timbalan Perdana Menteri, banyak cadangan yang kita buat akan diterima? Mustahil. Jadi akhirnya, akibat daripada menerima jawatan ini, lebih banyak musibah yang akan kita terima. Kerana kita sudah lebih berat tanggungjawabnya, kerana kita sudah duduk dalam satu kedudukan yang kita dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab. Sedangkan dari segi keputusan masih lagi di tangan Muhyiddin. Inilah kebimbangan saya. Mungkin ramai yang menolak pandangan saya sekarang, tetapi percayalah satu hari nanti, tunggu je lah 6 bulan daripada sekarang. Tuan-tuan akan nampak bahana akibat daripada memegang jawatan timbalan Perdana Menteri ni. Orang akan nampak. Okay, Datuk. Okey. Dengan perkembangan politik sekarang ni, saya rasa semua orang tahu tu. Semua orang maklum apa yang sedang berlaku sekarang ni tu. Jadi apakah peranan ataupun tindakan yang boleh dilakukan untuk diambil oleh yang Kebawah-Duli yang Maha Mulia, Raja-Raja? Maksudnya Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong lah. Kalau nak ikutkan selepas Datuk Zahid mengeluarkan kenyataan itu, Kebawah-Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong dah boleh dah panggil Muhyiddin Yassin. Tapi disebabkan bila mana orang macam Anwar Musa, orang macam Zahidi Zainal Abidin, orang-orang macam Syahidan Kasim membuat kenyataan. Mengatakan bahawa mereka tetap setia dengan Muhyiddin Yassin. Mereka tetap bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Maka sebab untuk memanggil Muhyiddin untuk mendapatkan pembuktian itu sudah tidak berapa berasas. Sebab UMNO nak dilihat macam flip-flop. Parti buat keputusan firm, tak nak lagi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi MP buat keputusan tak firm, dia nak lagi Muhyiddin bersama Perdana Menteri. Jadi bercelaru. Jadi jalan terbaik bagi tuanku ialah menunggu keputusan pada 26, 27, 28, 29 dan 30 hari bulan Julai. Sekiranya Muhyiddin tidak mendapat kelulusan Dewan Rakyat untuk meluluskan proklamasi darurat, pada ketika itu baginda boleh memanggil Muhyiddin untuk membuktikan sokongan yang dia masih ada. Itu sebab penting. Tetapi sekiranya Muhyiddin berjaya
meluluskan proklamasi darurat. Kita ahli UMNO kena cap setiap seorang ahli parlimen UMNO yang menyokong proklamasi darurat sebagai pengkhianat. Kerana mereka telah mengkhianat kehendak rakyat yang mahu melihat Muhyiddin diturunkan. Itu je untuk malam ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.